Okay. Dah start record. Okay. Okay, so nampak whiteboard putih cikgu ya. Okey, cikgu ulang balik semula cerita kisah sungai. Okey, pada kelas yang hari tu cikgu dah record meeting yang hari tu juga. Cikgu ada cerita pasal kisah sungai. Kisah sungai ni adalah secara tak langsung symbolize lah. Simbolik bagi pelaksanaan kita punya kita punya pelajaran pada hari ni. Okey, jadi kalau kamu faham cerita sungai tu, boleh menyelesaikan persamaan ni. Okey, so ada sebatang sungai. Okey, yang mana sebatang sungai tu ada jambatan. Jambatan ni jambatan biasa je, bukan jambatan konkret pun. Okey, oleh kerana ada jambatan biasa, okey, ada seorang ni dia nak pindahkan barang dia daripada kawasan belah kiri ni. Okey, belah kiri. Nak pindahkan ke belah kanan. Okey, kita belajar ini dulu, kiri ke kanan dulu. Okey, so di belah kiri ni banyak kotak yang dia nak pindahkan. Okey, banyak kotak yang dia nak pindahkan. Okey, dia ada kotak tambah, ada kotak tolak, ada kotak darab, ada kotak bahagi. Dia juga ada kuasa 2 kecil dan kuasa 3. Okey, dia juga ada kotak punca kuasa 2. Dah belajar dah. Dan kotak punca kuasa 3. So bila dia nak pindahkan di sini, pindah ke kanan, oleh kerana jambatan tu tak kukuh, jambatan lama, dia kena bawa satu demi satu. Okey, dia tak boleh bawa semua ke 8 dia. Okey, dia kena bawa satu demi satu. Dan apabila dia melalui jambatan ni, semua kotak-kotak ni akan berubah tanda. Okey, contoh dia tambah ni. Okey, contoh tambah ni. Okey, tambah. Bila dia pindah, dia akan jadi tolak. Kenapa cikgu punya pen ni? Okey, dia akan jadi tolak. Okey, tambah dia jadi tolak. Okey, tolak dia akan jadi tambah. Okey, darab dia akan jadi bahagi. Okey, bahagi dia akan jadi darab. Dia terbalik. Okey, manakala kuasa 2 dia akan jadi cikgu punya, cikgu nak betulkan cikgu punya skrin ni. Okey, kuasa 2 dia akan jadi punca kuasa 2, dia terbalik. Tak apa, cantik lah cikgu punya tulisan ni. Okey. Okay, kalau kuasa 2 dia jadi punca kuasa 2, kuasa 3 dia jadi punca kuasa 3. Okey, manakala yang punca kuasa 3 dia akan jadi kuasa 3. Kita akan tengok contoh-contoh soalan tu selepas ini. Okey, dan hari tu, okey, cikgu dah ada bagi satu contoh tahap balik mula-mula sekali. Yang mana contoh yang pertama cikgu bagi hari tu W cikgu beri design sekejap. Okay, W tambah 9 sama dengan 6. Selesaikan ni ialah kita nak jadikan pemboleh ubah tu belah kiri. Ni pemboleh ubah yang kita nak ni, iaitu W ni. Okay, berada di sebelah kiri. Okay, jadi kalau nak jadikan belah kiri, yang selain daripadanya kita tak nak. Selain daripada tak nak, kita tak nak yang ni. Kita nak kena pindahkan dia positif 9. Okay, kita kena bawa dia punya tanda sekali sebab tanda tu lah yang akan bertukar. Okay, kita nak bawa dia pindah belah kanan. Bila bawa pindah belah kanan, okay, kamu kena laksanakan dia secara sistematik lah. Bawa slow-slow kan. Okay, jadi W ni kita tinggal. Sebab apa kita nak jadikan W tu sorang-sorang belah kiri.
Okey, sama dengan kan ni symbolize kepada apa? Symbolize kepada jambatan ataupun titi tadi. Yang mana berapa kali kita lalu kita tak maintain, dia lurus saja macam tu. Okey, selagi kita tak usik, dia lurus dia. Selari sahaja. So yang tinggal memang belah kanan tu jangan usik. Biarkan dia belah kanan. Yang berpindah tu, yang bulatan biru tu akan jadi tolak 9. Akan jadi tolak 9. Okey, so jawapan kita. Okey, jawapan kita. Pen cikgu tak berapa nak tu lah. Sekejap ya. Hari ni tak memberi kerjasama. Sorry. Oh, dia tak ada sensor lah. Okey. Alamak, lagu tak cantik. Sebentar. Okey. So W ni sama dengan 6 tolak 9. 6 tolak 9 kamu guna kalkulator dapat berapa? Dapat negatif 7. Betul tak? 6 tolak 9. Sorry, negatif 7 pula. Dapat negatif 3. Okey, sorry. Itu maksud dia. Okey. Sekarang kamu hari tu pun dah buat B, C dan D. Okey, sekarang cikgu nak tambah latihan sikit, uji dulu. Latihan awal dulu hari ni. Okey, masih lagi level yang sama. Sekarang misal kata cikgu ada 9 tambah W sama dengan 20. Okay. Masih lagi tambah. Apa perlu kita buat? 9 tambah W sama dengan 20. Apa perlu kita buat? Siapa yang nak kena kekalkan belah kiri? Siapa yang nak kena kekalkan belah kiri? Huruf W. Siapa nak kena kekalkan? Okey, kita nak kena kekalkan belah kiri iaitu huruf W sahaja. Okey, lagi siapa yang kena kekal? Awak kena pastikan siapa yang kekal dulu baru awak boleh pindah. Tambah. Siapa yang kena kekal? Tambah, okey. Okey, tambah lagi. Siapa lagi kena kekal? Mana yang kekal? Apa lagi kekal? Okey, seperti biasa tadi cikgu cakap jambatan kan, jambatan ataupun titi tu kan kita lalu banyak kali sekalipun kita tak pernah ubah dia. So dia akan kekal di sini. Dia akan kekal juga di sini. Pastikan lurus lari. Dan yang belah kanan pun tetap kekal. Belah kanan tetap kekal. Jadi bila kita dah identify siapa yang kekal ni, barulah kita pindahkan yang perlu kita pindah. Dalam kes ini yang kena pindah ialah 9. Okey, 9 ini cikgu nak tanya positif ke negatif? 9 ni cikgu nak tanya positif ke negatif? Respon please. Positif. Positif. Okey. Macam mana awak tahu dia positif? Macam mana awak tahu dia positif? Sebab tak ada tanda negatif. Iya, betul. Itulah jawapan. Walaupun kamu tahu I need your response because benda ni selalu pelajar ingat dia tak ada tanda, dia tak tahulah dia positif ke negatif cikgu. Dia pun tak tahu, dia main pindah saja. Jadi bila kamu tahu dia adalah positif, dia dah dihiddenkan dia punya, dia hidekan dia punya tanda ni. Bila dia tahu dia positif, kita nak pindahkan dia adalah dalam keadaan positif 9.
Bila nak pindahkan positif 9, jadi dia bila pergi belah kanan, dia automatik akan jadi negatif 9. Itu sebab pada mulanya tadi cikgu tanya dia jadi, dia sebenarnya simbol apa? Integer positif ke integer negatif? Kalau positif, dia kena pindah jadi negatif. Okey, itu maksud dia. Jadi kita boleh teruskan pengiraan kita, okey, dengan tulis W sahaja. W, sebab positif tak tulis pun tak apa. Sama dengan 20 tolak 9. Okey, 20 tolak 9 akan dapat 11. Ini cara kerja dia. Okay, ini cara kerja. Cikgu punya pen tak berapa nak. Itulah. Okey. Satu lagi soalan. Okey, cikgu ada negatif 5. Okey. Tambah W. Sama dengan 20. Okey, negatif 5 tambah W sama dengan 20. Okey, first kenal pasti mana yang kena kekal. Yang kekal kamu salin. Mana yang kena kekal? Huruf W. Tambah W. dengan W sama dengan lagi 20. 20. Okey, tambah ni pun nak tulis tak apa, tak tulis pun tak ada masalah. Jadi kamu dah tahu yang mana kekal, jadi kamu dah boleh tahu dah. Kamu dah boleh agak dah level seterusnya ni. Dia akan pindahkan negatif 5. Okey, negatif bila pindah ke kanan akan jadi apa? Tambah. Tambah. Kamu buat kat level kedua ni tambah 5. Tambah 5. Okey, jadi barulah kita dapat jawapan akhirnya W Sama dengan 25. sama dengan 25. sama dengan 25. Sama dengan 25. Okey, sama dengan 25. Okey. Tak berapa best. Sama dengan 25. Okey, itu latihan Okey, latihan awal lah saja tanya je. Okey, nak salin boleh tak? Salin pun tak ada masalah, tapi sebab dalam ada rekod video ni, kamu boleh tengok balik semula. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya, soalan E. Okey, kita tengok soalan E, dia panjang sikit. 7 tambah 9D. Okey, sama dengan 7D tambah 3. Okey, tambah 3. So, apa perlu kita buat kat sini? Okey, tengok dahulu. Belah kiri ada 7D, ada 7 tambah 9D. Belah kanan ada 7D tambah 3. Bermaksud kiri kanan ada nombor, ada huruf. Okey, kiri kanan ada nombor, ada huruf. So, step pertama awak tengok. Okey. Kumpulkan yang ada huruf. Okey, kumpulkan yang ada huruf. Okey, tengok cikgu buat macam mana. Okey, 9D ni kita anjakkan dia ke depan. Sebab dia positif. Anjakkan. Manakala 7D ni, kita kena identify dia ada operasi apa kat sini. Dia operasi tambah di sini. Sebab tak tulis apa-apa, so tambah. Bila dia pindah pula ke belah kiri, dia akan jadi negatif 7D. Dia sama saja, sama ada dia pindah belah kiri ke dia pindah belah kanan. Once dia punya tanda itu, bila pindah dia akan jadi tanda yang berbeza. Contoh dia daripada belah kanan sendiri dia positif. Bila dia kena pindah belah kiri, dia akan bertukar. Sama juga konsep dia macam daripada kiri pindah ke kanan. Bermaksud jambatan tu jambatan magic lah. Okey, so apa pula seterusnya? Kita buat sama dengan, dia akan selari. Okey. Yang ini, step yang ini kamu kena tengok pula. Yang mana yang tinggal adalah nombor. Nombor di belah kanan ialah positif 3. Okey. Dan yang tinggal di sini ialah 7. 7 ini ialah positif. Okey, 7 ialah positif. Jadi bila kita nak pindahkan dia belah belah kanan, dia akan jadi negatif 7. Dia akan jadi negatif 7. Okey, clear kat sini?
Ada siapa-siapa yang tak clear di sini? Clear. Okey, kalau clear, kalau clear cikgu sambung Okey, sebab kadang-kadang pelajar kata, ni kejap pindah kiri lah, pindah kanan ke tak. Ini adalah prosesnya kita kumpulkan. Dalam erti kata lain, kita kumpulkan. Sebab apa kumpul? Ini adalah sebutan serupa. D kat sini, D kat sini. Jadi kita dah belajar macam mana nak selesaikan sebutan serupa. Okey, jadi kita guna kalkulator saja. 9D tolak 7D. Tak perlulah masukkan D-nya. Ambil saja 9 tolak 7. 9 tolak 7 berapa kita dapat? 2. 2. Okey, kamu tulislah 2D. 2D di sini. Okey, sama dengan berapa ni? 3 tolak 7. Negatif 4. Negatif 4. Okey, negatif 4. Okey, sekarang kita nak selesaikan D, bukan nak selesaikan 2D. Jadi kita tak nak 2D ni. Okey, inilah peranan kamu, ingatan kamu, kita flashback balik semula. Ingat tak kita belajar? Ungkapan pula. Sebutan algebra sebelum ni kita belajar ialah nombor. Cikgu punya pen ni jadi lambat lah. Bila lambat tulisan dia tak apa cantik. Nombor darab huruf. Okey. Nombor darab huruf. Jadinya 2D. Betul tak? Cikgu pernah tunjukkan yang ni? Betul. Bila kita rapatkan dia jadi 2D. Okey. So sekarang kat sini, apakah operasi yang berada di tengah-tengah 2 dan D? Apa yang operasi kat sini? Darab. Apa operasi? Darab. Okey, so kalau kita buka balik, dia adalah operasi darab. 2 darab D sama dengan negatif 4. Jadi kita nak D sahaja, yang kena pindah ialah apa? 2. 2. Jadi kat sini, 2 ni membawa nilai darab sekali ni. Membawa operasi darab sekali. So negatif 4 akan pindah kekal di sini dan yang pindah akan dibahagikan dengan 2. Darab pindah jadi bahagi. Okey, dapat terima tak kat sini? Okey, jadi jawapan akhir D sama dengan negatif 2. D sama dengan negatif 2. Okey, salin dahulu. Ruang kecil tapi sebenarnya ini memang panjang, cuma kamu dah tahu konsep dia jadi mudah. Okey, salin dahulu. Okey, sudah? Kita nak masuk F. Belum, okey. Okey dah? Dah. Okay, kita nak pergi ke soalan F. Okey, soalan F. Okey, fahamkan lagi. Memang mula-mula kita rasa macam susah nak faham. Cikgu faham benda tu. Mana-mana pelajar cikgu ajar, even tingkatan 2, tingkatan 3, 4 pun sama. Dia banyak step yang kita kena fahamkan. Okey, 7. Cikgu pula ada masalah kat tab, pen tab ni. Okey, 7 tambah dia jadi tak cantik tulisan cikgu ni.
Okey, sekejap ya. Okey, 7 tambah 4C. C-nya pun tak jadi C. Okey, sama dengan 7C tambah 6. Okey. Apa mula-mula yang kita kena kenal pasti? First, kamu kena tahu belah kiri ada nombor dan huruf. Belah kanan pun ada nombor dan huruf. Okey, step yang kedua, kamu kena kumpulkan yang ada huruf di belah kiri. Bawa semua tu belah kiri. Contoh di sini. Okey, cikgu nak dahulukan dulu dengan 4C. Okey, cikgu dahulukan dulu dengan 4C. Okey, manakala 7C ni kena kenal pasti dia positif ke negatif 7C. 7C positif ke negatif tu? Positif. Positif. Okey, sekarang kita nak pindahkan dia belah kiri, dia akan jadi apa? Negatif. 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 Okey, tulis di sini negatif 7C. Alah. Negatif 7C. Okey, buat sama dengan mesti sama sebab dia jambatan tidak berubah. Okey, yang belah kanan yang kekal siapa? Siapa 6. yang akan kekal? Kekal ialah 6. Positif 6. Okey, tak tulis pun tak ada masalah ya, positif ni. Nak tulis pun cikgu tak marah. Dia benda yang jadi masalah kalau negatif kamu tak tulis. Okey. So dia positif 6. Okey, akan pindahkan siapa di sebelah dia ni? Siapa yang kena pindah? Negatif 7. Negatif 7. Okey, bila negatif 7 pindah jadi apa? Positif 7. Betul. Positif 7. Bagus. Ada respon pun. Cikgu punya pen tak respon. Apalah nasib pagi Jumaat. Ada positif 7. Dia jadi lambat cikgu nak tulis ni. Okey. Okey, sekarang kita selesaikan sebab ada sebutan serupa. Ambil kalkulator 4 tolak 7. Negatif 3. Negatif 3. Negatif 3C. Okey, kamu tulis negatif 3C. Okey, sama dengan? Sama dengan berapa? Negatif 1. Negatif 1. Ya, betul negatif 1. Kan negatif bila pindahkan jadi positif. Jadi positif 6 tambah 7 akan jadi berapa? 13. Okey, good. 13. Okey, sekarang cikgu nak pindahkan negatif 3. Okey, nak pindahkan negatif 3. Yang ni pun kena tengok baik-baik juga. Bila kita buka, dia akan jadi negatif 3 darab C, betul? Sama dengan 13. Okey, jadi pindahkan, kita kekalkan C sama dengan 13. 13 apa? Operasi apa seterusnya? Bahagi. Bahagi. Bahagi berapa nak buat? 3. Kat sini yang berubah adalah darab ni. Jadi yang bawah ni ialah negatif 3. Negatif 3 ni sebab dia adalah tanda nama dia. Jadi kita kena bawa dia. Dia bukan operasi. Dia ada special case di sini. So kita bawa dia negatif 3. Yang bertukar hanyalah operasi selepas itu sahaja. Okey. Darab, cikgu ulang, darab pindah jadi bahagi. Manakala negatif 3 ni dia punya tanda nama. Macam kita kan pakai tanda nama kat depan kan. So kat depan 3 tu ada tanda dia negatif. So bila kita bawa pergi mana-mana dia tetap jadi negatif juga. Itu tanda nama. Dia bukan operasi. Jadi jawapan akhir kita akan jadi C
Okey, sama dengan, okey, kalau kita tengah calculator kita tak dapat jawapan dia, jawapan dia dalam perpuluhan tu. So kita tak nak jawapan dalam perpuluhan, tinggalkan dia dalam keadaan 13/3. Kamu akan nampak dia ada negatif di hadapan. Betul tak? Okey, kalau kamu tak sure, kamu tekan calculator, tekan 13 bahagi negatif 3. Kamu akan dapat perpuluhan macam ni. Tapi kita tak nak jawapan ni. Kamu tekan ABC. Okey, bila kamu tekan ABC, kamu akan dapat jawapan seperti ini. Okey, negatif 4/1/3. Ataupun kamu tekan shift, dia akan jadi shift ABC, dia akan jadi negatif 13/3. Cuba try. Cuba kamu tekan calculator. Okey, dapat tak jawapan yang sama macam cikgu? Dapat. Okey, dapat. Okey, good. Okey, salin dahulu. Okey, cikgu bagi masa untuk kamu buat G. Cikgu bagi masa kamu buat G dahulu. Okey, buat G dahulu. Okey, semua orang buat G. Okey, cuba buat G. Cikgu 2Z siap. tambah 6 sama dengan 3Z tambah 1. Okey, cikgu nak tahu jawapan je saja dulu. 5. 5. Okey, jawapan dia 5. Okey, betul. Kamu akan dapat Z akhir nanti ialah 5. Okey. Ada pelajar lain yang dah siap? Saya dah cikgu. Okey, siapa nak cuba baris pertama? Apa perlu cikgu buat dan apa perlu kamu buat? Cikgu nak tulis. Apa kamu sebut cikgu tulis kan? Apa perlu cikgu tulis di sini? Siapa nak cuba? Saya cikgu. Okey, cuba. 2Z 2Z. tolak Okey. 3Z Okey, tolak 3Z sama dengan sama dengan 1 tolak 6 1 tolak 6. Okey, lagi? negatif 1 Negatif 1Z. Sebut negatif 1Z. negatif Okey, negatif 1Z 1Z. Okey, sama dengan negatif 5 negatif 5. Okey, seterusnya. negatif 1 darab Z Negatif 1 darab Z sama dengan negatif 5 sama dengan negatif 5. Z Okey, Z sama sama dengan dengan
negatif 5 Aha. bahagi Apa? negatif 1. Bahagi negatif 1. So, dapat Z sama dengan 5. Betul sangat. Memang ini jalan kerjanya. Kamu nampak macam panjang kan, sebenarnya dah pandai nanti. Yang ni kawasan ni skip. Bila dah pandai, dah terror, dah pandai menguasai, kamu dah faham konsep dia, dah faham berbentukan sebutan algebra tu, kawasan ni boleh skip. Yang ni cikgu nak tunjukkan supaya pelajar tahu kenapa tiba-tiba cikgu nak bahagi. Kenapa negatif tu kena bawa? Itu cikgu ceritakan. Tapi tak apa, permulaan ni kamu buat sahaja. Okey, nanti balik nanti lepas habis ni kamu siapkan H. Okey, kita nak masuk ke I. Okey, cikgu pergi ke tengok I sekarang. Okey, 2B sama dengan 10. Ini sangat senang. 2B sama dengan 10. Siapa boleh dapat idea daripada pernyataan ni? Persamaan ni. 2B sama dengan 10. Kita nak selesaikan B. Berapa B tu? 2 darab B. 2 darab B, betul. Okey. Sebab tadi cikgu cakap kan sebutan tu dia rapatkan. So 2. Cikgu alih je, dia punya ni jadi lain. Sekejap. Okey, 2 darab B. Okey, sama dengan 10. Okey, jadi jawapannya B sama dengan apa? Apa nak tulis dekat sini? 10 bahagi 2. 10 10 bahagi 2. betul lah. Ya, betul. Jadi B sama berapa? 5. B sama dengan 5. Apa saja yang nombor I ni? Okey, salin I, cuba buat J. Buat J dan K. J dan K. Buat J dan K. Buat J dan K. Buat J dan K. Dah siap cikgu. Okay, good. Kita tunggu orang lain pula. Ya cikgu. Okay, macam mana pelajar lain? Cikgu. Okay, dah. Baru 2 orang. Pelajar lain macam mana? Bagus. Okay, siapa nak cuba? Yang belum pernah cuba, cuba jawab untuk J pula. Cikgu nak dengar jawapan awak. Siapa nama? Akila. Okay. Akila, okay. J. 6 J. 6 darab B 6 darab V. sama dengan Okey. Sama dengan 30. 30. Alamak, tulisan tak cantik ah. Okey, 30. Okey, jadi seterusnya B V sama dengan sama dengan 30 30 bahagi 6. bahagi 6. Okey, bagus. Jadi V V sama dengan 5. bagus. Okey, so betul jawapannya. Okey, siapa nak cuba K? Saya nak cuba cikgu. Siapa? Saya. Siapa tu? Ada. Ha? Syuhada. Okey. Syuhada. Okey, cuba Syuhada. 8 kali B 8 kali B. Okey, sama dengan 24. sama dengan 24. Okey, seterusnya Syuhada. B sama dengan B sama dengan 24 bahagi 8.
24 bahagi 8. B. Sekejap. Cikgu punya pen tak tu. Okey, bahagi 8. Okey, so B sama dengan? B sama dengan 3. B sama dengan 3. Okey, betul. Bagus. Okey, nanti tambahan kamu buat LMNOP. 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 Okey, itu konsepnya sama. Cikgu banyakkan soalan macam ni pada LMNOP. Okey, so seterusnya. Okey, so seterusnya. So kita dah untuk Q. Dengar soalan cikgu kan? Soalan cikgu. Dengar. Dengar. Okey, sebagai akhir soalan tu muka surat yang sama. Tengok soalan Q. Okey, soalan Q. X per 6 sama dengan negatif 7. Okey, ini bentuk lain pula ya. Okey, so untuk pengetahuan kamu, apa yang dimasukkan dengan per ini? Okey, per ini sebenarnya X bahagi 6. X bahagi 6. So kamu boleh terus buat macam ni, tukarkan dia. Dan kita tahu kalau bahagi bila pindah jadi apa? Darab. Dia jadi darab. Darab. Dia jadi darab. Okey, so yang kekal kat sini negatif 7 darab 6. Dia darab 6. Jadi X sama dengan negatif 7 darab 6 akan dapat negatif 42. Okey, boleh yang ni? Kamu hanya Cikgu, tukarkan dia dalam boleh. keadaan macam ni saja baru boleh kamu faham. Ya? Apa dia? Kat dalam Apa dia? model bukan negatif tu. Kat dalam model bukan negatif 7. Jo je cikgu. Oh 7 7 ya? je. Oh 7, sorry. Okey. So kita pandang tak payah 7 lah ni. Tak payah negatif. So jawapan dia 42 ya? Jawapan dia 42 sahaja. Cikgu sesilap tengok tu. Okey. Semua orang buat R. Semua orang buat R. A per negatif 2 sama dengan negatif 4. Sama dengan negatif 4. Okay, cuba buat dulu R sebagai soalan last. Okey, dah siap? Dah. Dah. Okey, siapa nak cuba? Saya nak cuba cikgu. Okey, siapa saya tu? Izati. Izzati. Cuba Izzati. A bahagi A. negatif 2 Okey, betul. sama Ya. dengan negatif 4. Negatif 4. Okey, lagi. A sama dengan A sama dengan. Okey. negatif 4 Negatif 4. darab negatif 2. Betul, darab negatif 2. Bagus. Jadi bila pindahkan negatif 2 ni, ingat dia name tag.
dia name tag bagi 2. Jadi kamu jangan tukarkan dia jadi positif pula. Dia still membawa dia punya name tag tu. So jawapan A? A sama dengan 8. A sama dengan 8. Okey, betul. Okey, senang faham. So ini sebenarnya label pertama yang kamu kena faham. Tingkatan 2 nanti kamu akan belajar macam ni juga. Cuma dia akan combine pelbagai operasi. So kamu kena faham benda ni, basic ni dulu. Okay, so cikgu tinggalkan homework S, T. Okay. So orang kata, senang cakap muka surat 3 tu semualah. Okay, U sampai X. U sampai X sahaja. U, S, T, U, V, S, T, U, V, W, X. Okay. So hari ni pun sebenarnya boleh siap pun. Okay, jadi siapa yang dapat buat, continue buat selepas ini, yang dah siap boleh snap soalan-soalan tu. Okay, bagi kat cikgu. Okay, lepas tu nanti cikgu tanda. Okay, so sebab apa nak tanda? Sebab cikgu nak nilai kamu punya pentaksiran bilik darjah. Okay, so record yang ni, pelajaran hari ni cikgu recordkan. Jadi siapa yang tak faham boleh ambil masa dalam 1 hari ni untuk kamu revise balik semula, buat revision balik semula. Okay. Okay, itu sahaja. Cikgu nak ambil dulu kehadiran. Okay, cikgu nak ambil dulu kehadiran. Mungkin ada yang masuk tapi terlepas pandang. Okay. Sekejap ya, jangan left lagi, sekejap je. Okey, Aina Syua, Izzati Jamadi, Ariana Azman, Iman Izzati, okey ada. Nur Izhani siapa? Izaliana. Izaliana, okey. Alhamdulillah Izaliana baru cikgu jumpa kamu kat sini. Maisara Abdul Rahman, Kristina, Wahida, okey ni yang cikgu tak tertanda tadi. Akila, Syamimi, Farida, Zulfazliana tadi siapa tadi? Aina Humaira. Aina Humairah. Okey, so dalam ni ada 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey, betul. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Boleh continue untuk next class ya. Okey, so kamu hantar latihan tu dalam hari ni lah. Okey, jangan lambat-lambat. Nanti Sabtu Ahad dah boleh relax, boleh rest, boleh buat kerja lain. Ya? Latihan yang nak kena hantar tu yang S dengan T je ke? Hantarlah muka surat 3. Muka surat 3 tadi tu. Yang mana cikgu tinggalkan tu. Dengan muka surat 4 yang U sampai X tadi tu. Okey cikgu, terima kasih. Ya, kamu snapkan, kamu hantar kat cikgu yang tu. Okey, itu sahaja. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Hello? Terima kasih, cikgu. Ya.